Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini isu yang paling hangat berkaitan dengan MAHB. MAHB tidak pernah dijual kepada pihak asing, kata Anwar Ibrahim, mengulas isu yang dimainkan oleh para pembangkang. Ini pencerahan yang harus Anda tahu dan share kepada semua orang, karena di luar sana ada banyak maklumat yang bohong, fitnah, dan tak benar, dispin, ditunggang, dan sebagainya. Perdana Menteri menegaskan Malaysia Airport Holding Berhad tidak pernah dijual kepada pihak asing dan terus kekal menjadi milik Malaysia. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dakwaan kononnya MAHB dijual menerusi pemilikan syarikat asing adalah sama sekali tidak berbangkit. Malah katanya, pegangan saham majoriti MAHB dikuasai Khazanah Nasional dan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, yaitu sebanyak 70% meningkat berbanding 40% sebelumnya. Menurut Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan, jawatan pengurusan utama yaitu pengurusi MAHB dan Ketua Pegawai Eksekutif MAHB juga masih diterajui rakyat Malaysia. Anwar berkata demikian menjawab soalan Datuk Muhammad Shahar Abdullah, BN Paya Besar, pada waktu pertanyaan-pertanyaan menteri hari ini. Muhammad Shahar meminta Perdana Menteri menyatakan penjelasan terhadap keputusan konsortium syarikat pelaburan berkaitan kerajaan terhadap penjualan saham MAHB itu. Terdahulu, isu pemilikan sebahagian saham dalam MAHB oleh Global Infrastructure GIP yang ada kepentingan BlackRock hangat diperkatakan. Saudara-saudara sekalian, itu adalah penjelasan tepat jelas daripada Anwar Ibrahim. Kalau ada spekulasi dan masih ada yang bercakap-cakap tentang cerita kononnya pemilikan sebahagian saham yang hangat diperkatakan, itu adalah kurang tepat. Yang tepat, kata Anwar Ibrahim, sekali lagi ditegaskan, MAHB tidak pernah dijual kepada pihak asing. Dan yang menariknya, Anwar Ibrahim menyatakan pegangan saham majoriti MAHB dikuasai Khazanah Nasional dan KWSP, yaitu sebanyak 70% meningkat berbanding 40% sebelumnya. Makna kata penguasaan oleh Khazanah Nasional dan KWSP semakin kuat dalam saham majoriti MAHB. Itu yang tepat dan Anda harus kongsikan. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu hangat pada malam ini adalah isu BlackRock. Mengapa tahun 2021 boleh, sekarang tak boleh? Itu soal Anwar Ibrahim kepada semua, terutamanya kepada pembangkang dan aktivis yang kononnya mau berjuang untuk Malaysia. Tapi menurut Anwar Ibrahim, sekadar nak jadi pahlawan, tapi menunggang isu itu untuk kepentingan diri sendiri tanpa mau melihat kepentingan masa depan negara. Perdana Menteri menegaskan, usaha sama BlackRock pada tahun 2021 dengan pelaburan dalam Malaysia Airport Holdings Berhad kini mempunyai konteks berbeza. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dalam kes MAHB tidak pernah ada rundingan secara terus dengan BlackRock, tidak seperti 2021 di mana kumpulan wang simpanan pekerja runding secara terus dengan BlackRock. Pada 2023, KWSP dan Khazanah selaku pemegang saham MAHB hanya melakukan rundingan bersama GIP, Global Infrastructure Partners, dan ia berbeza dengan naratif di luar. Pihak konsortium juga menjelaskan bahawa BlackRock tidak pernah sama sekali terlibat dalam sebarang transaksi berhubung MAHB. Pengurusan sedia ada GIP akan mengekalkan kawalan penuh
dan tanggung jawab bagi halat tuju strategik dan operasi GIP serta syarikat-syarikat di bawah pelaburan mereka. Termasuklah MHB seandainya transaksi ini dimuktamad nanti, katanya. Anwar berkata demikian ketika menjawab soalan Datuk Muhammad Shahar Abdullah BN Paya Besar pada waktu pertanyaan-pertanyaan menteri di Dewan Rakyat hari ini. Anwar menjelaskan pemilihan BlackRock oleh KWSP sebagai salah satu pengurus dana akaun terurus berasingan SMA, pelaburan langsung dan pelaburan bersama equity persendirian PE, patuh syariah yang pertama dan terbesar di dunia dengan peruntukan 600 juta Amerika Syarikat dolar bersamaan dengan 2,5 bilion ringgit. Menurutnya, menerusi peruntukan itu, KWSP menubuhkan 3 dana SMA bernilai 200 juta AS dolar setiap satu yang akan dikendalikan oleh 3 pengurus dana equity persendirian: BlackRock, Harbourvest Partners LLC dan Partners Group AG. Usaha tersebut, kata Perdana Menteri, telah bermula sejak 2018 sebelum dilancarkan KWSP pada tahun 2021. Kita diserang sekarang dalam isu pelaburan BlackRock, termasuk oleh rakan di sebelah sana, iaitu pembangkang. Dia lupa keputusan penting dibuat ketika jadi kerajaan, beri peranan kepada BlackRock pada tahun 2021, kata Anwar Ibrahim. Apa keputusannya? KWSP menyerahkan akaun terurus berasingan SMA bersama equity persendirian PE, patuh syariah pertama dan terbesar di dunia, kepada BlackRock. Tahniahlah. Dan jumlahnya 600 juta Amerika Syarikat dolar bersamaan 2,5 bilion ringgit. Kalau dalam isu BlackRock ini dilihat soalnya, mengapa 2021 boleh buat tetapi sekarang tak boleh? Inilah yang menjadi masalah. Apakah hukum berubah ikut keadaan, kata Perdana Menteri lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Isu hangat pada petang ini melibatkan calon Perikatan Nasional. Betulkah dia menipu resume dia? Ini yang didapat atau diperoleh oleh netizen selepas mereka mengkaji latar belakang calon PAS di PRK Sungai Bakap. Enggan ulas dakwaan tipu resume, calon Perikatan Nasional hanya jawab, ada kuasa Tuhan. Apa ceritanya? Calon Perikatan Nasional PN dari PAS, Abidin Ismail, dihujani kritikan selepas tular klip video memaparkan beliau enggan menjawab soalan wartawan berkenan pekerjaannya. Dalam poster maklumat calon tertulis tempo perkhidmatan beliau di sebuah syarikat sebagai eksekutif logistik adalah sehingga tahun 2022. Bagaimanapun, zaman sekarang ini dengan teknologi yang sudah berkembang, maklumat di hujung jari, maka netizen pun menyiasat. Biasalah, mahkamah netizen ini cukup berkuasa. Apa saja yang Anda cakap, apa saja yang Anda tunjuk, semua boleh dilihat dalam Google. Type saja nama Anda, boleh tahu siapa Anda. Apalagi dengan Facebook, dengan YouTube, dengan TikTok, dengan Instagram, dengan X, semuanya mudah dicapai. Oleh sebab itulah ketika mahkamah netizen menyiasat maklumat berkaitan calon Perikatan Nasional ini, berdasarkan maklumat yang dikongsi pengguna media sosial, kilang tempat beliau bekerja didapati sudah ditutup operasi sejak tahun 2020. Tapi di dalam resume ataupun dalam
poster maklumat calon ini, beliau menulis eksekutif logistik sehingga tahun 2022. Tapi maklumat yang dikongsi pengguna media sosial mengatakan kilang tempat beliau bekerja sudah ditutup operasi sejak tahun 2020. Malah bukan itu saja, netizen turut menemui buktinya dalam hantaran Facebook calon itu sendiri. Pada tahun itu memaklumkan tentang penutupan kilang tersebut. Alamak, terkantoilah pula. Bukan orang yang tulis, rupa-rupanya dalam Facebook calon itu sendiri. Mungkin dia lupa ada maklumat tersembunyi dalam Facebook sendiri. Perkara tersebut setelah itu menimbulkan kebingungan, namun enggan dijelaskan oleh calon. Beliau juga sempat menyebut tentang kuasa Allah. Tengok poster tu, itu hak masing-masing. Saya tak mahu komen, ada kuasa Tuhan, Allah nak tentukan. Katanya dalam klip video dimuat naik sebuah media tempatan. Video itu ternyata mendapat perhatian ramai, selain ada yang secara sinis berkata, Abidin sebenarnya bekerja dari rumah, yaitu WFH, sepanjang 2 tahun kerana pada tahun 2020 banyak kilang yang tutup akibat COVID-19. Tidak terlepas ada juga melabel calon Perikatan Nasional itu sebagai menipu resume. Saudara-saudara sekalian, ini memang mengejutkan. Beginikah calon yang dikatakan oleh Tuan Ibrahim, Tuan Man, sebagai memiliki sijil ISO 14001? Wah, rupa-rupanya ini level dia kan. Levelnya level apa? Level yang mudah dicari maklumatnya oleh netizen. Itulah, jangan sesekali terlupa. Banyak maklumat diri Anda boleh ditemui dalam Facebook diri sendiri. Lihat saja seperti calon PAS ini. Apabila dalam poster maklumat dikata dia bekerja sehingga tahun 2020 dalam syarikat itu, tetapi didapati oleh media sosial, pengguna media sosial, kilang tempat beliau bekerja sudah ditutup operasi sejak 2020. Malah terdapat hantaran dari Facebook calon sendiri pada tahun itu memaklumkan tentang penutupan kilang tersebut. Apalagilah, yang paling mengejutkan, tidak terlepas ada juga yang melabel calon PN itu sebagai menipu resume. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.